Hyperactive atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, singkatannya ADHD, merupakan satu masalah ataupun tingkah laku yang dialami oleh kanak-kanak, yang mana kanak-kanak ni mereka terlalu aktif sehingga kan mereka sukar untuk kawal tingkah laku mereka sendiri. Kanak-kanak yang hyperaktif ni biasanya mereka ni suka bergerak ke sana ke sini, dan juga mereka ni sukar untuk tumpukan perhatian sebab fokus mereka selalu teralih daripada satu benda kepada satu benda yang lain. Hyperaktif ni memang dialami oleh kanak-kanak, tapi simptom-simptom hyperaktif ni boleh berterusan sehingga mereka meningkat dewasa. Jadi kalau ibu bapa tak ambil perhatian kepada kanak-kanak dengan baik, simptom tersebut akan menjadi lebih parah. Hyperaktif ni boleh dirawat melalui pelbagai kaedah, contohnya seperti terapi ataupun ubat. Jadi kalau ibu bapa nampak ciri-ciri hyperaktif ni ada pada anak-anak mereka, ibu bapa boleh bawa anak-anak pergi berjumpa dengan pakar, contohnya pakar psikiatri kanak-kanak untuk mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aisyah. Terima kasih Ain Hanisah. Saya akan menerangkan ciri-ciri tingkah laku. Yang pertama ialah tingkah laku agresif yang membawa maksud sebarang perlakuan yang boleh menyebabkan kemudaratan serius kepada tubuh badan atau perasaan seseorang mangsa. Contohnya kanak-kanak suka mengusik rakan-rakannya ketika melakukan aktiviti. Yang kedua ialah tingkah laku emosi dan sosial. Emosi ni merujuk kepada reaksi terhadap seseorang maupun peristiwa. Emosi ni dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang atau takut akan sesuatu. Contohnya, seseorang ni sering menyalahkan orang lain, seperti mana kanak-kanak akan menyalahkan dan menunjuk jari pada orang lain sekiranya sesuatu perkara buruk tu berlaku. Yang terakhir ialah tingkah laku kognitif, di mana proses memperoleh pengetahuan melalui maklumat yang diterima oleh persekitaran atau pembelajaran. Contohnya, seseorang ni akan sentiasa terburu-buru, seperti mana kanak-kanak selalu bersikap terburu-buru apabila mereka ingin melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang. Terima kasih Aisyah. Baiklah, ciri-ciri ataupun tingkah laku kanak-kanak hyperaktif juga dia berkait rapat dengan faktor persekitarannya. Salah satu faktor utama ialah faktor keluarga, iaitu ibu dan bapa. Kenapa saya berkata demikian? Kerana ibu bapa ni dia merupakan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kanak-kanak. Tapi rata-rata ibu bapa sekarang masing-masing ada kerjaya sendiri, sampai masa dengan anak-anak pun jadi berkurang dan terhad. Bila ibu bapa sibuk bekerja, mereka ni tak dapatlah nak berikan perhatian dan kasih sayang yang secukupnya kepada kanak-kanak. Sebab itulah kanak-kanak ni dia akan cari perhatian daripada orang lain pula, misalnya seperti di tadika. Kanak-kanak ni dia akan buat sesuatu perkara yang dapat meraih perhatian orang, macam menjerit, ketawa dan bercakap banyak, sebab diorang nakkan perhatian. Diorang nak ada orang fokus kepada dia sahaja, diorang nak semua mata tertumpu kepada dia sahaja. Sebab itulah ibu bapa dia perlu luangkan lebih masa kepada anak-anak supaya diorang ni menerima perhatian dan kasih sayang yang secukupnya. Seterusnya, faktor kanak-kanak itu sendiri juga mempengaruhi tingkah laku yang demikian. Seperti mana kita semua tahu, kanak-kanak hyperaktif ini dia ada masalah ataupun kerosakan kecil pada bahagian otak mereka. Jadi, mereka ni tak dapatlah nak kawal emosi dan tingkah laku mereka sendiri. Sebab tu, kadang-kadang bila kanak-kanak ni dia berlari-lari ke, dia memanjat meja ataupun balik barang, kita dah larang diorang, tapi mereka ni masih lagi buat benda yang sama. Jadi bila mana kanak-kanak hyperaktif ini disusah nak kawal diri, mereka juga susah nak ikut peraturan dan akan selalu bertindak terburu-buru secara suka hati. Akhir sekali, sekolah juga boleh menjadi faktor tingkah laku kanak-kanak hyperaktif ini menjadi lebih agresif. Kenapa pula saya kata macam tu kan?
Sebab kadang-kadang ada sesetengah guru ni dia kurang arif dan tak reti nak mengendalikan kanak-kanak yang ada masalah hyperaktif. Bila sebut kanak-kanak hyperaktif ni, kita sendiri tahulah kan perangai dia orang ni macam mana. Nakal, tak dengar kata, buas, sebab yelah dah terlampau aktif. Jadi bila guru-guru ni dia tak tahu nak kawal ataupun nak handle kanak-kanak yang ada masalah sebegini, mulalah mereka ni nak marah, nak memberikan hukuman secara berlebihan pula tu kepada kanak-kanak. Tapi sebenarnya tindakan macam inilah yang akan membuatkan kanak-kanak itu jadi lebih agresif, seperti memberontak dan mengamuk. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Mazlin Atila. Terima kasih Hajar Syafiqah. Seterusnya, cadangan mengatasi masalah hyperaktif dalam kalangan kanak-kanak dengan menggunakan beberapa jenis terapi. Terapi yang pertama adalah terapi muzik. Kelebihan terapi muzik ini dapat menenangkan jiwa kanak-kanak yang menghadapi masalah seperti hyperaktif. Ini kerana kanak-kanak hyperaktif merupakan kanak-kanak yang sedang menghadapi kecelaruan personaliti diri mereka. Di samping itu, muzik juga turut membantu kanak-kanak hyperaktif untuk meningkatkan daya ingatan. Contohnya, lagu Ulat Jadi Kepompong membantu kanak-kanak ini untuk mengingat subjek sains, iaitu mengenai kitaran hidup rama-rama. Terapi yang kedua pula adalah terapi bercerita. Bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah hyperaktif, terapi bercerita ini mampu membuatkan kanak-kanak bercerita dan menggambarkan emosi dalaman mereka. Terapi ini juga memberi kelebihan kepada guru kerana dapat memahami konflik kanak-kanak dengan lebih senang secara sukarela. Selain itu, guru juga akan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak yang bersikap pasif. Selain itu, kanak-kanak juga dapat mengembangkan lagi kemahiran fizikal mereka dalam bercerita dan menunjukkan ekspresi emosi mereka melalui bahasa tubuh. Terapi yang terakhir adalah terapi bermain. Bermain merupakan satu bentuk keriangan atau satu aktiviti yang menyeronokkan yang dapat menaikkan semangat kanak-kanak. Melalui kegiatan bermain, kanak-kanak dapat mengembangkan kreativitinya dengan melakukan suatu permainan yang dapat menonjolkan bakat mereka. Selain itu, bermain juga dapat melegakan tekanan perasaan dan kebosanan kanak-kanak. Oleh itu, guru boleh menggunakan terapi bermain ini untuk mengatasi masalah hyperaktif dalam kalangan kanak-kanak di tadika atau taska kerana mereka akan belajar mengendalikan diri mereka sendiri dan memahami dunianya. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah menyusun gambar dalam bentuk puzzle, bermain Lego, catur dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Hafizah. Terima kasih Mazlin Atila. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat adalah hyperaktif dalam kalangan kanak-kanak di negara Malaysia merupakan sebuah gangguan tingkah laku yang harus diatasi dengan segera oleh pihak yang berkaitan. Jika kita lihat jumlah peratusan statistik kanak-kanak di negara ini yang didiagnos menghidap hyperaktif sebenarnya tidaklah berada pada kadar yang tinggi ataupun pada tahap yang membimbangkan. Akan tetapi isu hyperaktif ini tetap perlu diselesaikan dengan betul ataupun dalam keadaan segera sebelum menjadi lebih parah lagi di masa akan datang kelak. Pemilihan cara pengurusan kanak-kanak hyperaktif ini pula haruslah dipilih selari dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak itu sendiri.
cara yang terbaik mestilah difikirkan supaya tenaga agresif kanak-kanak ini akan dapat kita salurkan pada jalan penyelesaian yang terbaik yang dapat dibuat. Antara langkah penyelesaian yang boleh dilakukan atau digunakan pada kanak-kanak yang mengalami hyperaktif ini adalah contohnya seperti terapi muzik, terapi bercerita ataupun terapi bermain. Dengan mendapatkan rawatan yang betul ataupun menggunakan langkah penyelesaian yang tepat, kanak-kanak hyperaktif ini akan dapat menyelesaikan masalah mereka dengan lebih baik lagi dan juga mereka juga akan dapat kembali kepada kehidupan yang normal. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.